Nama saya Dr. Aisyah Natasha binti Musa. Saya doktor pakar paru-paru yang menjaga bahagian sari tim. Apa itu sari? Sari adalah pesakit-pesakit yang mana diorang datang ke hospital dalam keadaan ada masalah paru-paru, sama ada sesak nafas, batuk ataupun sakit tekak, dengan demam ataupun tanpa demam, yang mana kita suspek kumpulan ni ada potensi untuk dapat penyakit COVID-19. So pesakit-pesakit ini diorang datang akan screen di emergency dan diorang akan naik atas ke apa yang kita panggil sari ward. Di sari ward ni bilik dia walaupun katil ada 4 dekat dalam tu, tapi kita asingkan satu-satu, dan dekat situ pesakit selagi status COVID dia tak keluar, dia memang akan duduk dekat dalam bilik isolation tu, bilik pengasingan tu, sampai dikatakan COVID tu telah negatif, baru dia dikeluarkan ke ward biasa. Bila jadi COVID ni, UiTM pada masa tu memang nak kekalkan status non-COVID. Tapi kita mesti pastikan yang pesakit-pesakit yang masuk ke dalam hospital ni bukanlah COVID, ataupun yang mana kita kena ada SOP-SOP. So dalam peringkat awal tu banyak development dari segi SOP-SOP, macam mana nak kawal, macam mana nak ketahui pesakit-pesakit ni yang dia pastikan dia bukan COVID masuk dekat dalam ward dalam keadaan yang selamat, supaya pesakit-pesakit selamat dan healthcare workers yang lain pun selamat juga. So masa peringkat awal tu memang banyak SOP yang kita buat dan sebagainya. Dari segi pengalaman untuk pesakit pula, ni kali pertama yang saya rawat pesakit di dekat ward sari yang mana diorang isolated. So antara benda yang paling saya rasa, antara benda yang sedih lah, ada seorang pesakit ni dia agak berumur dan dia dalam keadaan yang ada masalah penyakit neuro dekat situ, dan penyakit neuro tu menyebabkan dia tak boleh nak bergerak dan tak boleh nak bercakap. So bayangkan masa tu kami masih belum ada test lab lagi in-house. Maksudnya test lab tu hantar keluar dan mengambil masa sehingga 24 jam ke 48 jam masa tu. So pesakit ni dalam keadaan seorang-seorang di dalam bilik tu, memang kami tak benarkan pelawat apa-apa. Dari segi nurse yang boleh attend tu pun kita kena hadkan, sebab kita risau kalau ada COVID-19 kan dekat situ. So pesakit tu dalam lama jugalah, semalaman dia dekat situ sampai ke besok tu barulah kita boleh keluarkan setelah status COVID dia tu negatif dekat situ. So bila jadi macam tu memang kesian kepada pesakit, tapi itu adalah langkah-langkah berhati-hati yang kami memang perlu lakukan untuk nak pastikan pesakit-pesakit lain selamat dan juga healthcare workers yang lain juga selamat juga. Selain daripada tu, benda-benda yang macam yang saya rasa susah lah zaman-zaman COVID ni adalah pesakit-pesakit yang lain yang macam rutin kami. Contohnya lung cancer, nak dapatkan rawatan tu agak limited sebab kebanyakan hospital jadi hospital COVID, temu janji, dihadkan dan sebagainya. Jadi dari segi tu memang kesian jugalah kepada pesakit. So tapi itu adalah halangan-halangan yang memang kita tak boleh nak buat apa-apa dekat sini zaman-zaman sekarang ni kan. Dari segi mental tu, diri saya sendiri insyaAllah saya kuat. Yang paling risau saya rasa kebanyakan healthcare workers lah, yang paling risau adalah takut kalau nak bawa kuman tu ke rumah. Yang tu yang memang rasanya memang kebanyakan healthcare workers takut dekat situ. Macam saya ada ayah saya yang pesakit kanser. So setiap kali kalau saya nak balik rumah tu, saya memang akan pastikan pesakit saya negatif dulu, baru saya boleh jumpa dengan ayah saya. Macam tu lah. Maksudnya kalau pesakit saya dah masuk kat situ, status COVID dia masih belum tahu, saya tak akan jumpa ayah saya. So saya akan pastikan status dia negatif dulu, baru saya berani nak jumpa ayah saya. So itu adalah macam antara benda-benda yang macam saya rasa kebanyakan healthcare workers memang akan lalui. Diorang memang takut nak bawa virus tu ke rumah. Walaupun macam mana kita mandi, macam mana kita pakai PPE pun, kerisauan tu masih ada kat situ. Kalau ada pesakit yang memang sah positif COVID dekat atas, okay, yang kita hantar ke Hospital Sungai Buloh, pesakit tu akan dibawa dengan alatan khas daripada Hospital Sungai Buloh. So, dia akan bawa terus ke Hospital Sungai Buloh ke sana. Ward tu sendiri kita akan disinfect si dekat situ dengan dalam keadaan yang sempurna sebelum kita boleh masuk pesakit. Tapi dari segi kami yang healthcare workers ni, walaupun pakai PPE, kita orang kena mandi, shampoo rambut dan sebagainya lah sebelum attend kepada pesakit lain. Bersyukur that kita diprotect oleh PPE dan sebagainya. Saya rasa kebanyakan kawan-kawan saya pun akan cakap benda yang sama. Kami tak kisah kalau kami sendiri yang kena, tapi kalau kami membawa virus kepada anak-anak, kepada keluarga kami, mungkin yang tu yang kami agak sedih lah. Maksudnya kalau virus tu kena kami, memang itu adalah risiko kami. So bukanlah tak kisah, of course kita akan sedih lah. Tapi impact dia
lebih kalau keluarga kita turut sama kena. ITM setakat ni memang alhamdulillah PPE banyak, daripada penema PPE pun alhamdulillah kita dapat juga dekat situ, dan rasanya top management memang memastikan semua staff memang selamat. Setiap area memang kita dah identify area ni sahaja yang pesakit yang potensi COVID untuk ada dekat situ saja. Jadi dari segi persediaan tu insyaAllah kami dah bersedia.